السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jal. Pada malam yang mulia ini kita dapat bertemu bagi membaca dan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan dan pedoman kita dalam menghadapi hari-hari yang mendatang, yang siapapun di antara kita yang tidak dapat memberi jaminan bahawa kehidupannya akan dapat diteruskan sampai ke esok hari. Mungkin kita punya masa sampai setakat malam ni saja. Pagi esok lepas subuh mungkin kita di dalam keranda ataupun ditimbus di bawah tanah, ditinggalkan kenang-kenangan kita sahaja di muka bumi ini, dan hasil-hasil yang kita sudah maknanya laksanakan semasa di dunia. Dunia mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang bagi akhirat kita. Jadi alhamdulillah, kenikmatan yang tidak terhingga di atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada semua manusia. Bahkan kebanyakannya wal'iyadzu billah berada dalam kelalaian, kebingungan, bahkan tidak ada dalam keimanan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, kan? Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita taufik, dorongan untuk kita isi masa kita pada malam ini dengan berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga, yang ia merupakan satu daripada jalan mudah untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini malam amalan terakhir kita tak tahu besok macam mana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi lah kepada kita semua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan, yang mana dengan jalan tersebut dia pergi untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan untuknya menuju ke syurga. Dan kita semua sedia maklum bahawa jalan ke syurga bukan jalan yang mudah, dan syurga itu adalah mahal, dan dia adalah barang dagangan Allah Ta'ala yang mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu syurga. Tak dapat tidak untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai ujian, kepayahan, kesakitan, kesusahan yang akan kita hadapi ataupun yang dah kita hadapi. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita istiqamah di atas jalan huda, di atas jalan petunjuk ini.
Kalau masa kita sudah sampai dan kita pun pergi, maka tak ada manfaat lagi lah angan-angan dan cita-cita kita. Jadi tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di mana jalan takwa itu? Jawapan dia di sini. Di sinilah dia jalan takwa. Kerana takwa tidak akan dapat dicapai melainkan dengan ilmu. Ya, tak akan dapat dicapai hanya dengan angan-angan dan cakap-cakap yang kosong atau bualan-bualan palsu. Dia mesti berasas atau berdasarkan kepada dua sumber yang asal Al-Quran. Qala Allah wa qala rasuluhu, kata Allah dan kata Rasulnya. Wa qalatis sahabatu, dan berkata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung lagi bacaan kitab hadis Riyadhus Salihin, taman-taman Riyadh, taman-taman bagi orang-orang yang saleh. Dia orang yang saleh disukakanlah. Sukalah nak baca hadis-hadis ini kan. Jadi hadis yang ke-661 masih lagi dalam bab yang ke-79. Bab 372 bab kan. Semua bab lah 372 bab, dan bab malam ni bab yang ke-79 lagi yang kita dah baca dah sebahagian. Masih lagi dalam bab al-wali al-adil. Maksud dia pemimpin yang adil. Hadis kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum, yang menjadi maksudnya pemimpin kamu, para pemimpin kamu yang terbaik. Khiyar, yang terbaik, yang terpilih. Siapakah dia para pemimpin kamu yang terbaik? Alladzina, iaitu orang-orang yang tuhibbunahum, kamu mencintai mereka, kamu sayang kepada mereka. Pemimpin yang terbaik di sisi Allah adalah pemimpin yang disayangi oleh rakyatnya. Wa yuhibbunakum, dan mereka menyayangi kamu, kamu sayang pada mereka, mereka sayang pada kamu. Pemimpin yang terbaiklah di antara para pemimpin. Wa tusalluna alaihim, yakni kamu mendoakan untuk mereka kebaikan. Beri kepada mereka kesihatan yang baik, yang berpanjangan. Kemudian beri kepada mereka taufik, itu yang paling utama lah. Doakan supaya mereka dapat petunjuk daripada Allah, didorongkan kepada amalan kebaikan, menjaga umat, menjaga rakyat, kan? Ambil berat tentang kehidupan rakyat mereka, bukan para pemimpin yang berpoya-poya menghabiskan harta benda negara, bukan. Pemimpin yang maknanya didoakan kebaikan oleh rakyat dia. Wa yusalluna alaikum, dan mereka berdoa untuk kamu juga sebagai rakyat mereka, dia berdoakan kebaikan untuk rakyat. Ini pemimpin yang terbaik, dan ini telah berlaku di zaman Khulafa Ar-Rashidin lah kita kata. Dan Nabi kata wa syiraru a'immatikum, dan sejahat-jahat, seburuk-buruk pemimpin kamu. Alladzina tubghidunahum, yaitu para pemimpin yang kamu benci mereka. Wa yubghidunakum, dan mereka membenci kamu. Rakyat benci pada dia dan dia benci pada rakyat dia. Wa tal'anunahum, dan kamu melaknati mereka. Wa yal'anunakum, dan mereka melaknati kamu. Ini seburuk-buruk ketua lah, seburuk-buruk pemimpin. Jadi setelah penjelasan ini, kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kami pun bertanya, qulna, ya Rasulullah,
afala nunabidhuhum, ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi atau memberontak terhadap pemimpin yang jahat ini, pemimpin yang korup ni, pemimpin yang menindas ni, bolehkah tak boleh? Qala, kata Nabi SAW, la, tak boleh. Ma aqamu fikumus salah, selama mana mereka mendirikan solat di kalangan kamu, ataupun pada kamu solat, selama mana mereka solat. La, tak boleh. Nabi kata, ma aqamu fikumus salah, selama mana mereka mendirikan solat di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sebelum pergi pada huraian yang luas sebagaimana disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, kita baca hadis yang ke 662. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ahlul jannati thalathatun, ahli syurga ni ada tiga. Ada tiga. Jadi kita boleh pilih nak mana daripada tiga tadi. Dhu sultanin muqsitun muwaffaqun. Ini kita tak boleh Ini orang yang mempunyai kekuasaan, kerajaan. Dhu sultan, yang mempunyai kerajaan, pemilik raja ataupun pemerintah lah. Muqsitun, yang adil. Muwaffaqun, yang dia itu mendapat taufik daripada Allah. Pemimpin yang berkuasa, orang yang berkuasa, dia adil pula dengan kuasa dia, dan dia itu orang yang dapat taufik daripada Allah. Ini ahli syurga. Yang keduanya, warajulun rahimun, seorang lelaki yang penyayang. Ini umum, pemimpin ataupun rakyat lah. Raqiqul qalbi, yang lembut hati dia, hati mudah tersentuh. Kan? Orang telefon dia minta derma, kan? Nak buat untuk bagi pada orang miskin dan sebagainya. Dia pun perlu dapat derma juga. Dia pun miskin juga. Macam mana dia nak buat? Tapi hati dia tersentuh. Tapi dia tak boleh nak buat apa. Kenapa? Kerana dia fakir juga. Tapi dia tak cerita kata dia fakir pun. Dia hanya kata insya-Allah, mudah-mudahan, insya-Allah, mudah-mudahan. Padahal dia termasuk di antara orang yang patut dapat derma. Raqiqul qalb, hati dia halus, nipis, mudah tersentuh. Likulli dhi qurba wa muslim, dan maksudnya bagi setiap kaum kerabat. Kita tengok saudara mara dia susah, dia hati dia tersentuh. Tengok saudara mara dia yang susah, kepayahan, kesempitan, tapi apakan daya, 2 kali 5 kali 2 dengan mereka juga. Dan tak boleh tengok orang Islam Muslim yang susah lain. Macam hari ni kita tengok di Gaza sana kan, Gaza tu dia kita panggil Gaza, kan, bahasa Arab lah, bahasa kita Gaza, dalam keadaan yang menyayat hati kan. Hanya boleh tonton video, video yang tengok baby budak umur setahun 2 tahun berjalan seorang-seorang, mak tak ada, ayah tak ada, family tak ada, mengantuk tidur tersembam atas tanah macam tu je, jaga menangis, lapar dan sebagainya. Tapi kita jauh, apakan daya, apa kita boleh buat? Kita hanya mampu kirim doa je lah. Tengok hari-hari kita tengok macam mana ujian Allah Ta'ala timpa kepada saudara kita di sana. Dan ujian ni tak dapat lari. Allah dah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah kata kami pasti uji kamu. Ujian tetap ada, ringan berat. Tapi inna 'azamal jaza' ma'a 'azamil bala. Balasan pahala itu tengok macam mana ujian menimpa kita.
Dan kita sangat mengetahui bahawa ujian yang paling berat adalah menimpa para anbiya lah, alaihimussalatu wassalam. Dan manusia paling berat antara segala manusia adalah Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam. Ujian dia paling berat. Begini. Jadi rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Ini yang kedua. Ini kita boleh lah, insya-Allah. Sebab yang pertama tadi kita bukanlah, sebab kita bukan sultan, kita bukan raja, kita bukan penguasa. Ya. Yang adil yang dapat tunjuk. Yang ketiga, wa afifun. Orang yang afif. Afif ni maksudnya yang sifat asal dia tidak meminta-minta. Dia malu nak minta, malu nak cerita kepayahan, kesusahan diri dia. Dia tak pernah sebut, Allah, hari ni berat tak ada lagu rumah. Kan? Tak cerita kata apa, diam. Diam. Dia usaha ikhtiar sedaya mungkin, sedaya mampu. Sampai tak ada hilah, tak ada daya dah. Kan? Dan muta'affif ni orang yang dia terpaksa, tapi dia usaha untuk tak minta. Orang macam ni, yahsabuhumul jahilun aghniya. Orang-orang jahil menyangka mereka ni orang kaya. Ya? Orang kaya, orang sangka mereka ni kaya. Padahal mereka ni mungkin puasa selang sehari ataupun hari-hari puasa. Puasa sebab apa? Sebab dia daripada tak ada makanan, baik puasa. Macam Nabi SAW. Ya, Nabi bangun pagi di rumah tanya, ada apa hari ni? Rumah dia kata tak ada apa. Tak apalah, kita puasa hari ni. Ya? Jadi begitu keadaan dia. Jadi kita kena tahu bahawa ujian ni datang dengan macam-macam cara. Ada orang yang Allah uji dia macam tu. Ada orang yang Allah uji dia dengan family dia. Dia ada harta tapi ujian dengan family pula. Ujian pada pasangan dia, ujian pada anak-anak dia, ujian pada jiran tetangga dia, kaum kerabat dia. Macam-macam ujian. Ada sahabat minta tolong bagi tazkirah. Sebahagian family dia kena ujian, kena tipu harta dan sebagainya. Yalah, sekat kita boleh tolong, kita bagi tolonglah, bagi tazkirah. Dan wa dzakir fa inna dzikra fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Dan kita sendiri pun berhajat kepada peringatan. Bukan makna istighna ataupun kita tak perlu kepada peringatan, tak. Sekurang-kurangnya bila kita bercakap, ia mengingatkan kita. Sebab tu imam di atas mimbar dia kata apa? Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat kepada anda semua dan kepada diri saya. Jadi wasiat pesanan tazkirah itu bukan untuk yang mendengar saja, bahkan untuk yang bercakap juga. Kalau kita tidak saling memberi tazkirah, memberi peringatan, kita akan lalai. Kan? Jadi motivasi tak ada. Bila tak ada motivasi, kita jadi lembab, kita jadi lemah, kita jadi jiwa kita ni maknanya jadi masalah. Dia masalah jiwa ni maknanya lebih teruk daripada masalah fizikal. Ada orang yang fizikal dia amat lemah, tapi jiwa dia kuat, Masya Allah. Saya tengok ada satu orang, tangan tak ada, dua-dua. Dia buat kerja dengan kaki. Subhanallahil azim. Dia buat perabot. Tak boleh nak bayang macam mana. Kalau orang cerita kita tak percaya, tapi kita tengok sendiri. Allah uji dengan tangan tak ada, dua-dua. Dia pegang, tak tahu dia potong perabot tu macam mana. Saya tengok dia masa paku tu, dia kepit paku dengan jari kaki dia tu. Dia letak di tempat nak paku tu. Lepas tu kaki sebelah lagi pegang hema. Subhanallah. Yalah, orang tempat Allah bisa, tegal biasa kan. Dia tekuk, dia ketuk paku tadi dengan hema yang dipegang dengan kakinya. Sebelah kiri. Sebelah kanan, kaki sebelah kanan dikepit paku. Letak tempat dia nak paku, memang tepat dia paku. Sebelum tu letak gam tu. Dia gam kaki dia jugalah. Dia gam, dia picit gam tu dengan kaki dia. Jari ni, ibu jari dengan jari ni lah. Dia picit gam tu, dia sapu di kayu perabot tu kan. Lepas tu dia kepit kaki dia di kayu tu, dia letak ke tu gam tadi kan. Agak lekat sikit, dia ambil paku dengan kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri dia ketuk dengan hema. Masuk paku tu.
Cantik. Masya Allah. Jadi itulah dia keadaan yang kita tengok keadaan kita kan. Jadi unzur ila man dunaka. Tengok orang di bawah kau. Jangan tengok orang di atas, jangan tengok orang atas kita. Tengok orang di bawah kita. Dia berjalan kaki ya. Kita naik basikal. Dia naik basikal, kita naik motor. Dia naik motor, kita naik kereta. Subhanallah. Inilah dia. Ya. Jadi ceritanya afif, muta'affif, dzu'iyal, yang mempunyai keluarga yang ramai, anak ramai. Tapi dia tidak meminta-minta, dia kerja dengan tulang pak kerak dia tadi. Orang tak tahu kata dia susah. Tak minta, dia hanya minta pada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya ujian ni ialah ujian. Dia kita nak kata macam mana? Tanpa ujian mungkin kita akan jauh dengan Allah. Sebab tu para anbiya manusia paling berat ujian dia. Bila orang ni beri kesenangan, kemewahan, takut jadi istidraj. Semua dia nak dapat. Istidraj, bahaya. Dia akan menyebabkan kita lalai jauh daripada Allah. Kelas pun tak pergi belajar dah. Sebab sibuk nak urus harta ni kan. Tak mengaji dah. Na'udzubillah. Ini penyakit. Yang siapa kena penyakit ni susah nak ubat lah. Ubat dia hanya daripada Allah Ta'ala sajalah. Dia dicabut perasaan tak minat lah untuk duduk dalam majlis ilmu. Kemanisan tu dicabut. Kita tengok macam mana kawan kita ni kan, mai daripada jauh, mai daripada Sungai Buaya mana. Okay? Mari semata-mata 1 jam, setengah jam nak dengar baca hadis, 1-2 hadis dia. Tapi itu kemanisan yang Allah bagi pada masing-masing. Yang orang ni tak dapat, orang ni dapat. Nikmat tu. Nikmat menuntut ilmu tu kan. Sanggup dia bermusafir pergi duduk sebulan di Kelantan mana, tinggal anak isteri, nak belajar daurah, tafsir, apa semua. Kan? Sebab apa? Sebab kemanisan tu bukan dirasa oleh semua orang. Allah bagi pada sebahagian-sebahagian. Ni rasa manis lebih, ni rasa manis. Itulah. Jadi kita tak boleh cerita ke orang. Itulah dia. Ya Allah bagi kemudahan, kelapangan, dia dapat, kita tak dapat. Mungkin ada hikmah dan sebagainya. Dan sudah tentulah ia adalah satu hikmah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala disebut dalam hadis ni tentang kelebihan imam yang adil lah, hadis Auf bin Malik tadi kan. Jadi dimasukkan dengan a'immah di sini adalah wulatul umur lah. Wulat maksudnya mereka yang memiliki kekuasaan ke atas kita. Mereka boleh buat kita begini begitu, arah kita begini begitu. Mereka boleh urus. Mereka mengurus kehidupan kita sebagai rakyat. Jadi kata Syekh di sini, mereka ni wulatul umur ni mereka terbahagi kepada 2 bahagian lah. Satu bahagian para pemimpin yang kita sayang kat mereka, yang kita cintakan kepada mereka tadi. Yang mana mereka juga mencintai kita, mereka sayang kat kita. Sebab tu kita sayang kat mereka. Kenapa? Kerana mereka melaksanakan apa yang Allah wajibkan ke atas mereka untuk kita. Dan memang sudah maklum lah kata Syekh di sini, barang siapa yang melaksanakan kewajipan dia, maka sungguhnya Allah cintalah pada dia. Kemudian penduduk bumi pun cinta pada dia. Maksudnya Allah cinta dekat dia, orang di bumi pun cinta pada dia. Yang cinta pada dia tentu orang yang baik-baik, yang salihin dan salihat. Yang tak suka dekat dia ni qabihin ni lah, al-maqbuhin ni, at-talihin ni, orang yang tak baik ni, memang tak suka lah. Macam Umar radhiyallahu anhu dibunuh kan. Siapa yang bunuh dia? Si kafir yang tak suka dekat dia tu lah, Abu Lu'lu' Majusi tu kan. Begitu juga Uthman radhiyallahu anhu. Orang yang bunuh dia orang yang tak suka pada dia, tapi dia orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan sekalian orang saleh. Hingga ke bila? Hingga ke akhir zaman. Selama mana nama dia itu disebut lagi, maka disebut radhiyallahu anhu. Itu dia. Kemudian itu hadis yang pertama tadi cerita dia. Kemudian hadis yang kedua cerita tentang ahli syurga tu 3
3 jenis lah ataupun 3 golongan. Ya. Itulah maknanya tentang pemimpin tadi, yang adil dan mendapat taufik. Kemudian orang yang hati dia lembut, kan, kepada setiap orang lah, utamanya kaum kerabat dan orang Islam. Kemudian orang yang tadi dia, maksud dia tidak menunjuk-nunjuk kefakiran dan kesusahan dia, yang mana orang macam ni Allah pujilah, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Allah puji golongan ni, terutamanya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Allah kata lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah, bagi orang-orang fakir yang mereka itu tertahan pada jalan Allah. Maksudnya apa dia? Mereka tak boleh nak pergi buat kerja, tak boleh nak pergi berniaga, tak boleh nak apa. Kenapa? Tertahan dengan jihad fi sabilillah. Tak jadi macam orang lain pergi berniaga, pergi berdagang di sana, berdagang di sini. Tapi mereka tak. Mereka kan bawa pedang, bawa tombak, naik kuda, mereka wakafkan umur mereka seluruhnya di jalan Allah. Macam Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, dia pun nak ambil zakat dekat dia mana ada apa nak bagi. Kan, sebab apa? Sebab segala yang dia miliki diwakaf di jalan Allah Ta'ala. Kuda dia, pedang dia, tombak dia, baju besi, bahkan diri dia itu diwakafkan di jalan Allah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, sebelum tu sampai perang Uhud, dia begitu memerangi Nabi SAW, hampir berjaya membunuh Nabi SAW. Daripada kalangan orang yang nak bunuh Nabi lah. Tapi ketika dia masuk Islam, berbai'ah kepada Nabi SAW, sejak itu dia wakafkan diri dia di jalan Allah. Fakir, mati tak ada apa. Dia sendiri kata, aku ni mana masa aku hidup, kan, tak ada peperangan melainkan aku menyertai peperangan tersebut. Semua peperangan dengan Nabi dia ikut. Dan selepas Nabi wafat dengan Khulafa' Ar-Rasyidin, dia ikut peperangan itu. Sampai dia tak boleh nak perang lah. Sebab apa? Penuh luka di badan. Penuh luka. Tak boleh nak pergi lah. Orang hebat kan? Orang hebat. Tapi tak kebal lah. Sebagian ni pun irih tangan. Baca ayat-ayat apa semua, ambil pisau tajam. Belah tembikai kan? Sekali belah tembikai kan? Lepas tu dia irih leher dia, tangan dia. Kebal. Khalid ni manusia kan? Ya Allah Ta'ala jadikan dia sampai digelar sebagai Saifullah, pedang Allah kan. Itulah dia, tidak ada di jasadku sejengkal pun, dia kata, melainkan padanya bekas tetakan, bekas tikaman, bekas rejaman lembing, bekas anak panah, semua ada. Sebutlah senjata apa, semua ada di badan dia. Luka tadi. Wa ana dha amutu kama yamutul ba'ir. Ini aku sekarang mati macam mana unta mati, dia tak. Dia nak mati di medan perang. Dia nak mati dibunuh. Tapi Tuhan takdir dia tak mati kena bunuh. Mati dalam kemah dia. Mati dalam medan, mati dia sebab di atas hamparan dia. Mati macam tu. Macam mana unta mati, dia kata. Oh ya lah. Inilah dia. Lil-fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah. Mereka tertahan di jalan Allah, tak boleh nak pergi kerja. Sebab dia wakafkan diri mereka dan umur mereka. Sepanjang umur. Kan? Mengajar macam ustaz kita kan. Ada sebagai seorang ustaz kita, dia berhenti mengajar, nak menulis pula. 20 tahun dia mengajar. Saya ingat dia dah start mengajar tu masa umur saya dalam 19 kot. Umur saya dalam 19 tahun macam tu lah. Saya dah tahu dia mengajar. Dia berhenti mengajar, bukan nak berhenti mengajar, dia nak menulis, fokus nak menulis kan. Di mana umur dia pun ni, dia pun wakafkan seluruh di jalan Allah Ta'ala. Dia pun tak boleh nak pergi berniaga, tak boleh nak kerja macam orang lain. Di pasar, tunggu di pasar tak. Kan? Begitulah dia keadaan dia pun tadi kan. La yastati'una darban fil ardi. Tak boleh mereka nak pergi berniaga di jalan di muka bumi ni. Yahsabuhumul jahiluna aghniya.
Orang jahil sangka mereka ni kaya. Tengok kan, dia ada kuda, takkan miskin. Dia ada kereta, takkan dia miskin. Dia ada motor, takkan dia miskin. Kuda, kereta, motor itulah dia guna nak pergi di jalan Allah Ta'ala untuk berjihad tadi. Al-jihad bis-sinan, bil-lisan. Dulu jihad bis-sinan. Dulu orang berjihad berperang dengan senjata. Sekarang orang berperang dengan lisan, dengan qalam, dengan pen, mempertahankan agama Allah, menyampaikan ilmu Al-Quran, menyampaikan ilmu sunnah. Ya, yahsabuhumul jahiluna aghniya. Orang jahil sangka dia pun ni kaya kaya. Tapi hakikat memang ada yang kaya pun. Ya, kan? Yalah, kaya yang diwarisi ataupun kaya rezeki. Jadi minat ta'affuf kerana apa? Kerana menahan diri daripada meminta-minta. Dia pun tak minta. Contoh guru kita mengaji Quran tu, ada pun minta duit kita? Mana ada? Kan? Bahkan dia pun berjihad tadi mengajar Al-Quran. Kita belajar, kita pandai daripada mereka pula. Mereka tak faham apa yang mereka ajak pun. Mereka ajak bagi kita pandai baca Quran lah. Tapi dia pun dah mati lah. Ya, dia pun tak suruh bayar yuran lah. Kan? Jadi kita zaman dulu biasalah kita balas tu guru kita dengan angkut air, angkut kayu api. Hak perempuannya basuh kain, bawa pergi ke sungai, basuh kain kan, jemur kain. Hak lelaki-lelaki pergi potong-potong kayu balik letak bawah rumah tok guru. Lepas tu bawa beras, kan? Lepas tu sekali-sekala bolehlah makan pulut kuning. Pasal apa? Ada seorang kawan kita khatam baca Quran, dapatlah rasa ayam masak merah, pulut kuning. Tok guru kita boleh makan juga. Itu cerita 30-40 tahun yang lampau. Itulah kehidupan. Jadi minat ta'afuf, dia pun tak pernah minta-minta kat kita. Tak pernah minta. Ta'rifuhum, kamu kenal mereka, kepayahan mereka dan kesulitan mereka, bisimahum, dengan tanda riak yang ada pada wajah mereka. Riak wajah tadi dalam keadaan kelesuan, kepayahan. Kan, kepayahan ni di muka ni orang tak ada nak sembunyi. Sebab muka ni orang dah tengok. Awak nampak letih, lemau pun, kan, lesu, tak ada apa-apa. Puasa, itu lebih kurang. Puasa pasal tak ada makanan. Puasa, saya buka puasa dengan air sejuk ataupun apa saja yang ada. Benda ni bukan benda reka-reka, benda ni mungkin realiti sebagian orang, kan, kita tak tahu, tak nampak. La yas'aluna an-nas ilhafa, mereka tak minta-minta pada manusia. Tak minta. Wa ma tunfiquna min khairin, apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan itu, fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah dengan kebaikan yang kamu nafkah itu, alimun, maha mengetahui. Inilah dia. Baik. Bab yang seterusnya, bab yang ke-80. Babu wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrim ta'atihim fil ma'siyah. Bab wajib mentaati para pemimpin, wulatul amr, orang yang memegang urusan pemerintahan, fi ghairi ma'siyatin, pada selain maksiat lah, wajib taat. Dan diharamkan mentaati mereka dalam perkara maksiat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia datangkan ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, naklah kamu taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang memiliki urusan di antara kamu, kepada pemimpin kamu lah, kepada pemimpin kamu. Di sini Allah tak ulang kataan ati'u, Allah sebut 2 kali ya. Ati'u Allah, ati'u Rasul. Pemimpin tadi Allah tak sebut ati', tapi dan. Sebab apa? Sebab para pemimpin ni tak maksum. Dia suruh kita buat maksiat, tak boleh Tapi Rasul tentu dia akan menyuruh kita kepada kebaikan, melarang kita daripada maksiat. Sebab dia utusan Allah, wakil Allah kepada hamba-hamba dia. Sebab tu Allah ulang, taat pada Allah, taatlah pada Rasul.
Tapi pada para pemimpin dan taatlah kepada para pemimpin. Allah tak sebut ati'u lagi. Allah sebut 2 kali ya. Pasal apa? Saya ulang tadi lah. Pemimpin tadi ada kala dia buat maksiat, dia ajak kita buat maksiat dan sebagainya, haramlah kita ikut. Itu maksud dia. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, sabdanya, alal mar'il muslim, ke atas individu muslim, wajib apa dia? Alal wajib ke atas individu muslim, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Dengar dan patuh. Fima ahabba wa kariha, pada apa yang dia suka atau pada apa yang dia tak suka. Ya, apa dia benda yang kita tak suka? Kalau pemimpin suruh kita ataupun buat pada kita, cuba bagi contoh. Banyak kepala takkan tak ada satu contoh. Tambah cukai, naik harga minyak. Ni semua orang tahu. Naik harga minyak, siapa suka naik minyak? Naik minyak lah. Harga bukan naik minyak. Naik minyak jadi mengamuk pula tak lagi. Maksud dia, naik minyak ni yang macam apa? Orang kata apa? Gajah naik minyak. Harga minyak naik. Siapa suka? Semua orang tak suka. Tapi Nabi kata apa? Betul, kalau kita belajar hadis, kita menghayati hadis, banyak benda kita nak kena tahan. Lidah. Dan yang mewakili lidah, apa dia? Yang mewakili lidah kita. Kaki. Kaki ya? Tangan. Tangan yang mewakili lidah. Tak ada tulang ni. Tangan ada tulang. Tapi dua-dua jadi musibah pada kita. Nah, ini contoh saya bagilah, contoh. Kan? Contoh yang kita tengok, benda yang kita tak suka, benda yang kita suka banyak lah. Kan? Bila ada kebaikan untuk kita, kita suka lah. Kan? Begitu. Siapa suka rasuah? Pemimpin-pemimpin yang korup, siapa suka? Semua tak suka. Tapi kalau disuruh kita buat baik, kan? Kita wajib taat dia dan patuh dia. Itulah dia. Illa ayyumara bima'siyatin, kecuali bila disuruh dengan maksiat. Sebab tu syurga ni bukan senang nak masuk. Syurga ni bukan senang nak masuk. Kan? Allah Ta'ala cipta syurga, Allah suruh Jibril pergi tengok. Jibril tengok. Allah kata Jibril pergi tengok syurga dan apa yang Allah sediakan dalam syurga tadi. Jibril kata, kan, kalau maknanya lepas ni tak ada orang yang tahu tentang syurga, melainkan semua akan masuk syurga. Maka Allah hiaskan syurga tadi dengan al-makarih, benda-benda yang tak disukai oleh nafsu kita, jiwa kita. Banyak. Jadi rahmat Allah Ta'ala sajalah. Kan? Kita akan masuk syurga dengan rahmat lah, bukan dengan amalan kita. Itulah cerita dia. Tapi insya-Allah lah, kalau kita masuk syurga, mungkin kita akan teringat juga kawan-kawan kita yang kita kenal ni kan. Mana dia tahu kan, kalau semua terlepas masuk syurga, alhamdulillah. Ada yang tak sanggup juga, kita akan teringat jugalah. Ya Allah, kawanku seorang, kan, kita masuk syurga. Allah suruh cari dalam syurga lah, dalam neraka. Cari dalam neraka lah. Orang kita kenal kawan-kawan kita semua ni kan. Nak tahu kita dapat syafaat juga. Maksud penting kawan-kawan yang soleh ni. Sebab apa? Untuk syafaat orang beriman dengan orang beriman. Ini dia. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, bila diperintah untuk buat maksiat maka tidak ada ketaatan, tidak ada, maksudnya tidak boleh mendengar dan tidak boleh patuhlah. Patuh maksudnya jangan patuhlah. Dengan taatlah. Hadis muttafaqun alaih. Sepakat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi mungkin akan datang pertanyaan dalam diri kita, habis itu kita nak sabar sampai bila? Takkan nak sabar kot. Kita ditindas oleh pihak pemerintah dan sebagainya. Ya, sabar sampai bila? Kena sabarlah. Sebab sabar itu maknanya di antara sebab untuk masuk ke dalam syurga.
Ya. Sebab Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan pahala orang yang sabar itu tanpa hisab. Kemudian hadis yang seterusnya wa anhu, dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami apabila kami beri bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, di atas untuk mendengar dan taat, yaqulu lana, maka Nabi kata dekat kami, fi mastata'tum, pada apa yang kamu mampu buatlah. Kita berbai'ah untuk buat segala rukun Islam. Haji kita tak mampu buat, sebab Nabi kata fi mastata'tum, pada apa yang kamu mampu buat. Adakah yang kita tak mampu buat kan? Itulah dia. Itu maksud apa nama sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu merahmati dan memikirkan para sahabat tadi, takut menyusahkan sahabat. Kalau Nabi tak kata fi mastata'tum, pada apa yang kamu mampu, manusia akan susah lah. Kita kena buat jugalah walaupun tak larat. Macam mana nak demam tadi kan, nak bangun tak boleh, kena solat berdiri juga. Tapi pada apa yang kamu mampu, jadi buat. Macam mana kita mampu, tak boleh berdiri solat, duduk, begitu. Contoh hadis muttafaqun alaih. Dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lagi, katanya aku dengar Rasulullah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang yang keluar daripada mentaati, kan, mentaati pemerintah dia, yang memberontak, yang melawan, laqiyallaha, dia akan bertemu dengan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala hujjata lahu, tidak ada hujah baginya. Maksudnya tak boleh nak jawab apa, kan, tak boleh nak jawab. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya bai'ah, tidak membai'ah, memberi ketaatan, mata mitatan jahiliyah, dia mati sebagai matinya orang-orang jahiliyah, na'udzubillah, orang jahil lah, ya, bukan kafir, tak masuk kafir. Jahiliyah ni orang yang dalam kejahilan lah, yang berdosa lah. Jadi orang jahil ni kalau tak belajar, berdosa. Sebab dia tak belajar. Orang tak belajar ni berdosa, sebab Nabi kita talabul ilmi faridah. Untuk ilmu itu kefarduan. Kalau ilmu fardu kifayah ke, ilmu fardu ain ke, ya, ala kulli muslim, atas setiap orang Islam wajib menuntut ilmu, menghilangkan kejahilan. Ini dia hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi kata, wa man mata, barang siapa yang mati, wa huwa mufariqul lil jamaah, dia keluar daripada ketaatan ataupun keluar daripada jamaah kaum muslimin, ya, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, dia matilah kerana mati jahiliyah lah. Baik, uraian kepada hadis ini, kata Syekh rahimahullahu taala, wulatul umur, para pemimpin ini disebut juga mereka ni ada dua bahagian lah. Ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah ulama. Ulama juga disebut sebagai wulatul umur, para pemimpin. Dan al-umara, iaitu pemimpin yang hakikat lah, yang mengarah, kan, al-umara. Al-umara ni adalah perkataan jamak kepada amir, pemimpin, al-umara, para pemimpin. Jadi adapun para ulama, mereka adalah wulatul umur, wulatu umuril muslimin, mereka adalah pemimpin bagi kaum muslimin dalam menjelaskan hukum syariat, hukum syarak, mengajar syariat kepada umat dan memberi petunjuk kepada umat kepada kebenaran. Jadi dari sudut ini mereka adalah pemimpin. Adapun umara, mereka adalah pemimpin dalam melaksanakan ataupun menetapkan keamanan, menjaga syariat dan mewajibkan, menekan manusia supaya kena ikut syariat. Siapa bantah, ku denda. Siapa bantah, kena tangkap, kena penjara dan kena hukum. Itu umara.
dia ada kuasa tadi. Kan? Jadi daripada dari sudut ni depa maknanya diperlukan. Kadang-kadang manusia ni perlukan kekerasan. Dan kadang-kadang perlukan kelembutan. Yang jenis baik semua ni cakap sekali dengan arah. Yang jenis penyangak ni. Kan? Yang jenis apa nama gangster ni. Tu cakap elok-elok tak mau, dia kena sumbatlah penjara. Ataupun kena sebat dan sebagainya. Takzir ataupun takdib. Ada manusia tak sama perangai. Bukan semua bagus, bukan semua jenis ya tuan, baik tuan, tak ada. Kan? Yang sebagainya nak apa? Kan? Nampak ni? Tunjuk tangan, tunjuk kaki kan. Ada sebahagian yang macam tu. Jadi tak sama. Perlukan kepada umara tadi lah, menekan manusia untuk mengikut tunjuk. Tapi asalnya ulatul umur ni adalah para ulama lah. Kerana mereka yang menjelaskan syariat dan mereka yang bercakap kepada para umara tadi, ini syariat Allah, kena buat. Mereka yang kena beritahu kepada para pemimpin, ini syariat Tuhan, ini agama Tuhan, awak kena buat. Mereka kena lazimkan umara tadi, kena buat, tak boleh tak buat. Dan para umara tadi, para pemerintah tadi, mereka tidak ada jalan bagi mereka untuk dapatkan ilmu syariat ini melainkan daripada jalan para ulama. Kalau dia dapat ulama usu' bitanatus su', habis dia mah. Kan macam Khalifah Al-Mu'tasim Al-Ma'mun, kan? Dia dapat bitanatus su', dia dapat penasihat yang jahat ni. Ahlu falsafah, ahlu kalam ni. Sehingga dia mendera para ulama dan membawa kepada pembunuhan lah. Imam Ahmad berapa puluh bulan, berapa tahun kan kena penjara, bukan dekat penjara, sebat berapa ribu sebatan. Sekali sebat tu koyak kulit kan, sampai yang tukang sebat tu belas lah, tak tahan, belas tapi terpaksa raja suruh sebat sampai Imam Ahmad ni pegang kuat-kuat kayu ni, tak tahan sebab kan. Orang tu kata jangan kuat, jangan pegang kuat. Kalau hang pegang kuat nanti ku sebat tercabut tangan, dia kata. Pegang sikit ya. So, macam tu. Bukan ada apa nak suruh kata Quran makhluk. Itu ya. Dua perkataannya. Sampai ramai ulama tadi kan. Ini cerita kata pemerintah yang dapat bitanatu as-su' ni. Depa tak ada hujah, depa tak boleh nak berhujah, depa tak boleh berhujah dengan Muhammad. Sampai dia duk pujuk aja, bunuh. So bunuh Imam Ahmad. Tapi tak ada bunuh, raja mati dulu. Imam Ahmad doa, ya Allah, kalau Quran ni kalam Allah, kalau engkau bukan makhluk, cukupkanlah dia daripada kejahatan raja tadi. La tu juga, lepas dia berdoa mati tu raja tadi. Cerita ni 1000 tahun lebih lah. Tapi hari ni kita dulu baca kisah ni, dahsyat. Ya. Dilarang dia bercakap. Dilarang orang datang ziarah rumah dia. Sebab ada satu anak murid yang datang dari Spain belajar. Sampai-sampai dengar kata Imam Ahmad tak boleh mengajar. Paksa menyamar jadi peminta sedekah. Minta sedekah. Pergi minta sedekah Imam Ahmad. Pura-pura minta sedekah. Pakai baju orang miskin, orang fakir lah. Bawa tepung apa kan, mangkuk, tutup pintu. Imam Ahmad keluar, bagi apa benda boleh, cerita satu hadis. Tepat satu hadis. Esok mai pula, Imam minta. Nak belajar sampai macam tu. Mari jauh-jauh nak belajar. Tiba-tiba Tok Guru tak boleh mengajar, sekat daripada mengajar. Kita alhamdulillah masih dibenarkan. Walaupun tak dibenarkan kau, tak kisahlah kan. Jadi masih boleh belajar, baca Quran, baca hadis, tafsir. Ya. Jadi begitu, tak sampai tahap Imam Ahmad tak boleh mengajar langsung. Mengajar sebab penjara pula, seksa pula. Oi, orang ugut kita ni kan main-main. Penjara dulu kan penjara lah ni.
Tak tahulah penjara lain, tak tahulah, kita tak nak masuk tak mau masuk lah. Siapa nak masuk? Itu cerita dah. Baik. Tapi tu nak cerita je, maknanya bitanatus su' ni, penasihat-penasihat yang jahat ni, dia bukan takut Tuhan. Dia bila kalah berhujah, dia akan gunakan kuasa. Ini sunnatullah yang berlaku setiap zaman. Dia bila kalah tak ada hujah, dia akan guna kuasa. Last senjata, kuasa. Itulah dia. Tapi kuasa dekat mana? Kuasa dunia buat lah. Itulah dia. Dunia saja. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi maknanya tak ada jalan bagi para umara ini untuk melaksanakan syariat Allah melainkan dia kena ada ilmu tentang syariat. Daripada mana dia nak dapat ilmu syariat itu? Daripada ulama. Itu dia. Jadi apabila mereka mengetahui ilmu tentang syariat, maka mereka akan laksanakan. Mereka wajib melaksanakan. Dan para ulama pula, kata Syekh di sini, mereka memberi kesan dalam hati manusia tadi, kesan keimanan. Mereka boleh, maknanya mencuit hati manusia untuk beriman. Para ulama tadi lah. Jadi orang yang ada keimanan, dia akan dengarlah cakap ulama tadi, ikutlah perkataan orang-orang yang berilmu. Begitu. Jadi berbeza dengan para umara, para pemerintah tadi, yang akan taat kepada mereka, yang takut kepada mereka lah, yang ada iman lemah tadi, yang dia takut, maknanya kepada pemerintah lebih takut daripada Allah Ta'ala. Bila pemerintah suruh buat benda yang apa nama maksiat, dia tetap ikut. Ini maknanya orang yang lemah iman lah, ataupun tak ada iman lah. Itulah dia. Sebab itu dalam kita panggil pada umat Islam ni kena ada ulama dan umara. Ulama dan umara ni kena sekali lah. Kemudian taat kepada umara tadi tidak seperti taat kepada Allah dan Rasulnya lah. Kita dah sebut tadi kan. Kenapa? Para umara manusia biasa yang tidak maksum. Kemudian hadis yang sebut tentang alal mar'i al-muslim, ke atas seseorang individu muslim. Alal mar'i ini menunjukkan kalimah wujub lah, wajib. Perintah. Wajib buatlah. Dia kena taat, dia kena patuh, kena mendengar bagi pemerintah pada benda yang dia suka ataupun benda yang dia tak suka. Kita dah sebut tadi. Ini saya sebut dalam syarah dia. Saya dah sebutlah tadi. Kemudian jadi di sini ada sedikit penjelasan lah, dalil menunjukkan tentang kebatilan, kesalahan mereka yang mengatakan kita tidak akan taat kepada pemimpin melainkan pada apa yang Allah perintahkan. Yang ni maknanya dia kata, apabila pemimpin suruh kita solat, kita solat kerana Allah suruh. Apabila dia suruh kita bayar zakat, kita bayar zakat kerana Allah suruh. Tapi kalau benda yang tak dalam agama, maka mereka kata kita tak taat lah sebab Allah tak suruh. Ini salah lah. Kan? Ini salah. Maknanya pada perkara yang tidak menyalahi Quran dan Sunnah, apabila diarahkan oleh pemimpin, wajib kita mentaatinya. Wajib. Contoh, Syekh di sini bagi contoh lah. Tentang undang-undang yang dilaksanakan ataupun yang ditetapkan oleh pemimpin yang untuk maslahah kita. Kita bagi contoh. Apa dia? Undang-undang jalan raya. Undang-undang jalan raya. Kan? Jadi bila kita melanggar undang-undang tadi, dosa. Laju sekian-sekian. Kan? Naik motor kena sekian-sekian, naik kereta sekian-sekian. Kan? Isyarat lalu lintas. Bila kita langgar, maknanya kita dah keluar daripada ketaatan kepada pemimpin, dan itu merupakan maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buat contohlah. Okay? Baik.
Kerana itu ada masalah untuk agama kita. Begitu juga dengan dia kata undang-undang ya yang kerajaan wujudkan untuk masalah, untuk halang manusia daripada kacau bilau. Tanpa undang-undang ni jadi rosaklah. Kan? Tak ada undang-undang, semua orang buat kedai tepi jalan. Kan? Buat kedai tepi jalan tu, kereta nak lalu pun tak boleh. Ataupun naik atas jalan juga. Maknanya sebab tak ada undang-undang. Kalau undang-undang tak dipatuhi, dia hidup jadi susah. Buang sampah merata-rata dalam parit dan sebagainya. Kan? Bila turun banjir habis tenggelam. Itulah dia. Itu penting undang-undang tadi kan. Itu maksud dia. Kalau kita bangkang, kita lawan, kita berdosa. Baik. Jadi apabila pemerintah tadi memerintahkan kita kepada perkara yang tidak ada padanya perintah dan larangan daripada syariat, tapi dia suruh kena masalah untuk kita, maka wajib kita mentaatinya lah. Itu dia. Kemudian hadis yang seterusnya di sini lah kita berhentilah. Ya. Hadis 666. Hadis Anas radhiyallahu anhu, masih lagi dalam bab al-wali al-adil, hadis perintah untuk mendengar dan patuh dan taat ni lah. InsyaAllah kita sambung lagi lah. Ada soalan pada? Sekarang ni demokrasi dah sekian 5 tahun kita mengundi kan. Kalau kata kita tak nak pemimpin ni, tapi kita undi. Kita kira jatuhkan pemimpin tu macam mana? Buat je lah. Tapi dalam konteks hukum Islam dia masuk kita jatuhkan pemimpin tu. Wallahu ta'ala alam. Sensitif tak? Ya. Ya, insyaAllah. Nak jawab? Kita tahu dah jawapan tu. Kan? Dah tahu jawapan tu, tak apa lah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.